Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang bukan beragama Islam, saya mengucapkan salam sejahtera dan selamat petang kepada anda semua. Syukur Alhamdulillah atas limpah kurnianya kami dianugerahkan pengedar terus Intan pada malam ini. Tetapi penganugerahan diberi ini bukanlah kepada Nurtini dan Ramli, tetapi adalah kepada kegigihan, kesabaran, ketakwaan dan keyakinan Nurtini dan Ramli. Apa ada pada nama? Bukan Ramli yang menyebabkan kami berjaya, tidak. Nama hanyalah untuk membezakan seseorang itu. Kami dan anda serupa. Saya Ramli, isteri saya Nurtini. Anda mungkin Acong, anda mungkin Linggam. Tapi kita lah serupa, tidak ada beza. Kalau kami boleh berjaya, anda juga boleh berjaya. Jadi sebelum kami suami isteri mencerita panjang lebar, atau isteri suami mencerita panjang lebar, saya ingin berkongsi dengan anda sikit sebanyak tentang koleksi slides saya, atau slides kami yang sudah 5 tahun setengah kami dalam perniagaan ini. Tetapi tidak semuanya akan kami tunjukkan kepada anda, cuma secebis sahaja bagaimana kami bermula, bagaimana gigihnya isteri saya bermula, dan bagaimana kami menjalankan perniagaan ini dan menjayakan orang lain sehinggalah kami menyampai ke tahap ini. Para hadirin yang kami kasihi, berdirinya kami hari ini suami isteri bukanlah riak, takbur, tetapi sekadar berkongsi pengalaman dengan anda sebagai garis panduan untuk anda contohi atau anda tauladani. Bukan mengajar, tetapi kami hanya ingin berkongsi pengalaman dan kami masih belajar lagi. Sebab gunung yang kami daki itu masih tinggi rasanya dan kami belum sampai ke puncak, masih dalam setengah perjalanan. Lagi tinggi kami naik, lagi kuat angin bertiup, sejuk rasanya. Lagi tinggi kami naik, lagi kuat angin bertiup, lagi sejuk rasanya. Di sinilah kami paut kuat supaya jangan kami terlepas dan jatuh ke bawah balik. Lagi tinggi kami naik, lagi banyak yang kami nampak, lagi banyak yang kami tak tahu. The higher we go, the more we can see, but the more we don't know what's over there. Tetapi kami pasti pandangan di atas gunung yang tinggi tadi adalah lebih cantik daripada pandangan di pertengahan. Itu sebab kami terus mendaki, terus mendaki. Para hadirin yang kami kasihi, perniagaan ini adalah dimulakan oleh isteri saya. Dan saya rasa banyak telah berubah pada diri beliau, so much changes in her. Daripada seorang isteri yang pendiam, tetapi sekarang 5 tahun setengah dalam perniagaan Amway telah banyak mengubah sikap beliau. Bukan hanya sebagai seorang isteri yang bertanggungjawab kepada 4 orang anak, tapi seorang pemimpin yang bertanggungjawab kepada semua kumpulan. Dan beliau adalah seorang isteri yang penuh kesabaran, penuh keyakinan, dan telah banyak mengubah sikapnya. Dia seorang pemimpin yang begitu cekal. Dan oleh demikian, saya dengan segala bangganya dan hormatnya mempersilakan Puan Nurtini untuk menceritakan cerita kejayaan beliau dahulu. Silakan. Selamat petang pada anda semua. Adakah anda gembira melihat kami di atas ini? Kejayaan kami pada malam ini bukanlah kejayaan kami berdua suami isteri, tetapi adalah kejayaan anak-anak kami, ibu mertua dan ayah saya,
Kebetulan ayah saya tidak ada pada malam ini sebab uzur, tapi kami dapat membawa ibu mertua dan ibu saya pada malam ini. Kejayaan kumpulan rumpun NNR, kejayaan kejayaan MW Malaysia Senan Berhad, ya, dan kejayaan MW Malaysia seluruh dunia. Jadi terlebih dahulu pada ibu dan ibu mertua saya 5 tahun setengah yang lalu apabila saya melekat jawatan untuk menjalankan perniagaan ini full time, saya rasa hati mereka memang gundah gulana, orang kata. Tak tentu arah, ya. Betul ke anak saya ni mengambil tindakannya betul ke, ya, dan sebenarnya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan restu mereka, keluarga, maka pada hari ini kami sampai ke tahap pengedar terus intan. Jadi saya ingin berkongsi dengan anda, ya, pengalaman saya sejak 14 bulan September 87. Pada jam 5.45 petang, Maria Liu telefon ke rumah saya memberi confirmation, ya, tentang semuanya beres. Yang saya dapat lafazkan, is it real? Itu aja kataan. Selepas itu berita itu tersebar cepat, ya, kepada pengedar-pengedar kami, dan pada malam tu kebetulan ada mesyuarat di center kami dan kami orang kata diraikan, ya, dengan tepukan yang gemuruh, ya, dan mendapat sejambak bunga sebanyak 6 tangkai melambangkan 6 kumpulan, menjadikan kami pengedar terus intan, ya. Waktu tu pun juga saya kata, ni tak betul ni. 10 pagi 15 September, saya terima satu bukit carnation dari kaki tangan MW Malaysia Senan Berhad. Habis tu, yang saya nampak pada waktu tu bukan bunga, tetapi orang yang datang deliver bunga tadi tu. Saya nak sponsor dia. Saya kata, ni apa ni? Dia kata, bukit, you rich diamond. I say, very good. Saya kata, you from where? Nikki Flores. So saya kata, you know about Amway kan? Saya tahu, dia kata. Siapa cerita sama you Amway? Itu saya ada satu student tau, dia buat Amway. Siapa dia? Mrs. Chong, dia kata tau. Julie. Ya? Jadi saya kata kalau Julie dah jadi student dia, maknanya dia belum disponsor lagi lah. Tentu Julie, iaitu Alex Chung punya isteri, tidak tahu marketing plan. Rasa saya lah, ya. Jadi saya tak nampak bukit tu. Saya dah cerita pasal Amway. Dan tahulah prospek saya. Ya, I know. Langsung masuk kereta dia pun start engine. Apabila dia start engine, baru saya nampak bukit tadi tu. Yes, baru saya ingatkan bukit tadi tu yang saya terima daripada MW Malaysia Senan Berhad. Okay? Dan waktu tu juga masih lagi not sure. Ya? 16 bulan September, saya terima satu telegram pada headquarters MW Malaysia Senan Berhad mengucapkan tahniah. Tak percaya lagi. Ya? 18 September, satu telegram pada Rich NJ. We love you, dia kata. Ya? Saya pergi ke headquarters, jumpa Maria Liu. Yes, Tini, kata dia. It is true. Saya kata, I think I'm still in dreamland. Susah untuk saya menerima kenyataan ini. Yes, daripada 14 September sampai ke hari ini, saya masih lagi terawang-awang. Ya, ya atau tidak, ya. Dan sampailah Tuan Syed Hamid menjemput kami makan. Dia kata dinner first before speaking, kata dia. Itu saya suka MW ni. Ya, pada saya MW ni berjalan, bercakap, makan, duit. Itulah pada saya MW, penekanan MW ni. Itu sebab saya tak jemu, ya. Jadi dia kata kita makan dulu, lepas tu baru kita masuk ke hall. Saya cakap dengan suami saya, 5 tahun setengah dalam MW, saya tidak pernah dapat makan bersama-sama dengan Alex Chung dan Tuan Syed Hamid, ya. Jadi saya kata, apa yang saya nak cerita dengan Alex Chung dan Tuan Syed Hamid ni dalam tengah makan kan ni, saya kata, entah boleh makan tak tidak, hanya 4 of us tadi. Rupa-rupanya saya tak payah cakap. Suami saya, Alex Chung dan Tuan Syed Hamid asyik menceritakan tentang makan. Bunga daun kaduk lah. Alex Chung kita tahu, ya, bunga kaduk, daun kaduk, dia tanam
daun kantan dekat rumah dia. So throughout the dinner, cerita makan. Jadi saya tak payah cerita apa-apa lah. Ya? Sampailah saya ke dewan ini pada malam ini, berhadapan dengan anda. Adakah ini reality? Okey, terima kasih. Jadi kalau saya nak ceritakan 5 tahun setengah pengalaman saya, memang tak cukup ya, dalam mungkin 45 minit bagi saya dan 45 minit bagi suami saya. Jadi saya terpaksa ringkaskan. Saya cuba seperti yang boleh berkongsi pengalaman dengan anda. Yang mana elok, jadikanlah tauladan. Ya, mana yang tak elok, jadilah sempadan. Jadi walaupun saya suami kepada Ramli Abu Bakar, ataupun siapa juga anda, taraf apa juga anda di luar, tetapi apabila anda menjalankan perniagaan Amway, anda perlulah melakukan 3S ataupun 3M, yang seperti mana orang lain juga. Jadi saya juga mula menjual. Ya, sebenarnya bukan menjual untuk mendapat keuntungan, tapi mengesyorkan apa yang kita dah pakai, barang yang bagus, barang dah yang kita yakin bagus pada diri kita, baru kita syorkan kepada orang. Jadi, ya, saya sebelum saya menjual itu mestilah jadi pengguna Amway dulu kan. Ya, tak terus menjual aja. Jadi saya diperkenalkan dalam dunia Amway ini oleh kawan saya sepejabat. Ya, dalam pada saya mencari satu peluang ya untuk berhenti kerja, untuk menjaga anak, supaya dapat saya menjaga anak saya 4 orang tadi tu. Sekarang ni yang tua 15 tahun. Bak kata suami saya, siapa nak jadi menantu kami mesti tahap diamond dulu sekurang-kurangnya. Ya, ada di bawah sana tu, tingkatan 4 di sekolah Sri Inai. Yang keduanya, ya, waktu tu kecil lagi, yang akhir sekali tu, ya, dalam slide tadi tu, waktu tu hanya berumur 6 bulan. Dan sekarang ni sudah pun berumur 6 tahun dan boleh isi form SA2. Ya, dah boleh pergi warehouse dan sebagainya. Jadi semasa saya mencari itulah, maka seorang kawan sepejabat saya menunjukkan saya peluang perniagaan Amway. Ya. Dan apabila saya ditunjukkan peluang perniagaan Amway itu, ya, saya tidak lengah-lengah lagi untuk terus membuat keputusan. Kawan saya ni, iaitu Hamidah bin Abdul Hamid, iaitu penaja saya juga, ya, dia dah masuk 6 bulan terdahulu pada saya dan dah lama untuk mengimpit, orang kata. Orang prospek ya, menganggap kita ni impit dia kan, ngendeng-ngendeng dengan dia kan. Jadi saya pun anggap Midah tu ngendeng-ngendeng lah. Ya, nak pujuk, nak rayu, ya, nak kelentong saya masuk Amway. Jadi saya lari. Saya nampak Midah ni saya lari. Saya nampak Midah ni saya lari. Tapi Midah ni persis. Tiap-tiap hari dia datang rapat saya. Tiap-tiap hari dia datang rapat saya. Sehinggalah mungkin pada waktu itu telah ditakdirkan oleh Allah rezeki saya dalam Amway, maka saya sendiri terbuka pintu hati untuk bertanya balik kepada Hamidah, apakah dia Amway, dan tunjukkanlah saya cara-cara untuk menjalankan perniagaan Amway. Iaitu itu adalah pada 9 bulan Mac 82. Ya, dan apabila saya tengok sales marketing plan tadi tu, saya tak tunggu lama-lama, saya tak tangguh, saya tak fikir anak saya kecil ke, saya tak fikir boleh jual ke, saya tak fikir satu apa, saya tak fikir. Terus saya buat keputusan dan saya sign up sebagai seorang pengadaan Amway pada 10 bulan Mac 82 di rumah Didi Diamond Direct Anissa Hamid. Jadi sejak itulah ya, saya terus melibatkan diri 100%. Balik rumah, terus buka status kit, buka balik status kit, tengok apa yang ada dalam status kit dan sebagainya. Ya, dan pada keesokan harinya itu saya terus pergi ke pejabat dengan membawa katalog saja. Ya, ini saya nak ceritakan sedikit pengalaman saya dari segi jual. Saya bawa katalog dan saya duduk di pejabat di tempat saya. Ya, dan sebelum jadi seorang pengadaan Amway, saya ni adalah orang yang paling, orang kata yang paling busy body lah di pejabat tu. Ya, sebab saya secretary to the boss. Kalau tak ada bos, saya lah bos. Ya, saya selalu round tengok ada tak kaki tangan buat kerja. Kalau tak buat kerja, saya bagi dia orang kerja. Ya, tapi sejak 10 bulan Mac tu, iaitu 11 bulan Mac, saya pergi ke pejabat, saya tak kacau orang lagi dah. Saya duduk kat tempat saya, diam-diam. Sampai kawan-kawan saya heran Dia kata, kenapa ni? Tini ni baik hati sangat ni, dia kata. Tak datang-datang, tak nampak muka dia pun, kata dia. Jadi, saya biarkan mereka datang ke tempat saya. Ya, jadi apabila mereka datang ke tempat saya, dia kata, ni apa ni? Ya, ni buku apa ni? Saya kata, buku Amway, saya baru sign up semalam.
ya. Jadi saya tengah nak saya study lah ni apa dia barang-barang Amway ya. Jadi dia kata ada dua kawan saya. Seorang kata, saya dah pakai Zoom tau. Zoom ni bagus tau untuk beli air ni stubborn stain dan sebagainya ni. Saya kata iya. Dan seorang lagi kata, saya dah pakai LOC. LOC ni bagus tau, multi purpose ni. Saya kata iya. Jadi orang yang pakai LOC order Zoom, orang yang dah pakai Zoom order LOC. The first morning 2 produk saya dah jual. Ya? Jadi yang penting selepas menjadi seorang pengguna Amway, anda mesti promote diri anda supaya orang malu. Jadi daripada rumah berkobar-kobar. Terutama selepas mesyuarat bagi besok bawa katalog kepit kan. Sampai dekat office wrap dengan newspaper. Nampak orang masuk dalam drawer. Kalau ternampak ada orang tanya, "Ni apa ni? Amway ke? Awak buat Amway?" "Tak ada, isteri saya." Kalau isteri pula, "Tak ada, suami saya." Jadi anda malu untuk promote diri anda sebagai seorang pengguna Amway. Jadi macam mana orang nak tahu? Kalau orang nak order pun tak jadi order. Itu satu pengalaman yang saya ingin berkongsi dengan anda. Dan dari segi menjual, saya ingin kongsi satu lagi pengalaman saya yang mana saya rasa cukup senang dari segi kita menjual, iaitu saya selalu menghadiri mesyuarat di rumah Anissa Hamid, dan tempat saya adalah di depan sekali, iaitu kursi panjang rumah Kak Anissa yang boleh muat 4 orang sahaja. Dan apabila saya datang mesyuarat, saya tak dapat duduk di tempat kursi yang saya 4 tadi tu. Saya nak duduk depan juga, maka saya duduk ke atas lantai di bawah kaki orang yang di atas kursi 4 tadi tu. Jadi tempat saya masih di depan. Saya tak mau duduk belakang. Begitulah selanjutnya cara saya menghadiri mesyuarat. Tak pernah miss. Walaupun anak sakit, kalau anak sakit saya suruh suami saya pergi. Tapi memang tak pernah miss weekly meeting di rumah Didi saya waktu itu. Dan dalam pada mesyuarat itu anda selalu diceritakan tentang product knowledge. Jadi pada satu malam tu telah ditunjukkan tentang lens cleaner. Tentang bagaimana untuk mendemokan lens cleaner. Jadi saya terpesona dengan cara demo lens cleaner tadi tu. Waktu tu saya muda, tak ada kacamata. Sekarang ni ada sikit lah kan. Dia terpaksa pakai tambah lagi 2 mata kan. Walaupun saya tak pakai cermin mata pada waktu tu, tapi lepas mesyuarat saya beli lens cleaner tadi tu. Dan saya balik, saya senaraikan seramai-ramainya orang di pejabat tadi tu yang memakai cermin mata. Dan pada keesokan harinya, biasanya pukul 10 saya pergi ke kantin untuk mengisi perut, untuk cari kuih tiaw, untuk cari mi, untuk cari laksa dan sebagainya. Tapi pada pagi itu saya tak pergi ke kantin untuk menikmati makanan, tapi saya pergi ke kantin untuk mencari orang yang pakai cermin mata yang dah ada dalam list saya. Saya kejar. Dah dapat tu saya jumpa lagi. Saya spraykan sebelah aja. Lepas tu saya suruh dia pakai. Saya tanya, ada apa perbezaan? Dia tak ada. Sini terang, sini kabus. Habis macam mana yang kabus ni? Nanti kejap saya kata. Bila nak keluarkan buku resit? Hari itu saja saya dapat menjual 10 lens cleaner. Walaupun saya tak ada cermin mata. Itu adalah tips ataupun apa yang saya dah lalui semasa saya membuat penjualan. Sabtu Minggu saya memang tidak ada di rumah. Saya terus buat demo untuk diri saya di rumah makcik saya, di rumah kenalan saya dan sebagainya. Dan setiap bulan tidak kurang daripada 6% 1000 PV adalah personal sale saya. Sehinggalah saya super producer itu M yang pertama. M yang kedua, menaja. Saya perlu juga menaja untuk mengembangkan perniagaan, untuk memberi peluang pada orang lain supaya mereka juga mendapat pendapatan sampingan dan sebagainya. Maka mungkin di antara anda kata, oh bolehlah, anda senang je taja, sebab apa suami anda ramai peminat. Sebenarnya kalau anda ikut checklist kami, tak ada seorang pun yang kami taja terdiri pada peminat suami saya. Tapi siapa yang kami taja? Saya belajar cooking. Sebenarnya saya tak suka cooking, tapi saya belajar cooking kerana saya nak aimkan guru masak saya tu ada sepasang anak dan menantu.
Saya pergi sana tiap-tiap Jumaat. Selepas pada itu saya dapat taja anak dan menantu pada guru masak saya. Ya, saya pergi ke pasar. Sebelum saya jadi pengedar Amway, saya tak pernah pergi pasar. Semuanya dilakukan oleh suami saya. Tapi selepas jadi pengedar Amway, saya suka pergi pasar. Dan saya aim satu aja orang jual ikan tadi tu. Saya aim, saya pergi kat dia selalu. Sudah-sudahnya saya taja dia. Budak yang jual ikan. Lepas pada itu, siapa lagi saya nak taja ni? Kenalan saya tak ramai. Saya cuba nak taja kawan-kawan saya di pejabat. Oh, tak boleh lah, susah lah, macam-macam alasan. Kawan adalah yang paling susah untuk ditaja. Saya terpaksa cari strangers. Jadi saya pergi jumpa, saya listkan kenalan ibu saya, kawan-kawan mak saya, siapa dia, makcik-makcik dan sebagainya. Jadi saya pergilah. Saya pergi dan pada itu saya jumpa satu makcik tu, tangan dia pecah-pecah, melecur, merah-merah. Saya kata, kenapa ni makcik? Dia kata, apa ni, pakai brand X punya sabun lah kan, pecah-pecah sebagainya. Saya kata, boleh tak saya showkan pada makcik barang kami, SL8 dish drop dengan Eleanor, dia ambil. Dalam tempoh seminggu saya pergi cek balik dia punya tu, dia punya tangan tu bercantum balik. Dia punya ini kulit ni. Dan saya dapat taja dia. Seorang wanita berumur pada waktu saya dalam lingkungan 45 ke 48 tahun. Dan seterusnya saya pergi cari kawan-kawan lama saya balik. Saya dapat kontak kawan lama saya. Dan semasa saya buat demo di rumah makcik ni, saya bawa kawan saya tadi tu untuk meyakinkan dia bahawa barang Amway ni boleh kita jual. Dan apabila saya buat demo di rumah makcik tadi tu yang baru masuk, dapat sale pada hari itu dalam RM300 dalam tempoh 2 jam. Dengan itu, maka kawan lama saya tu terpikat, datang keyakinan dia. Maka dikarenakan itu, maka saya dapat menaja kawan sekolah saya yang lama, hanya disebabkan oleh keyakinan melalui demonstration yang saya lakukan untuk downline baru saya. Jadi itulah dia di antara orang yang saya taja. Saya perlu menaja, saya perlu berusaha keras untuk meningkat. Dan apabila telah menaja, maka datang pula lah tanggungjawab untuk membimbing orang yang telah ditaja tadi tu. Memberi panduan dan sebagainya. Maka dalam tempoh 5 bulan semasa saya menjalankan perniagaan tu part time, saya banyak meninggalkan rumah. Siang hari saya pergi bekerja, malam saya pergi buat servicing. Iaitu memberi khidmat kepada downline yang baru, terus menaja dan sebagainya. Maka pengorbanan saya dalam Amway ni memang banyak. Memang banyak kalau ikutkan 5 tahun setengah yang lalu dan tak dapat kami ceritakan in detail. Jadi inilah orang kata setengah daripada pengorbanan yang telah saya lalui selama 5 tahun setengah. Pernah pada satu hari, waktu tu pembantu rumah tak ada, anak-anak saya 4 orang kecil-kecil, dan saya perlu buat demo, iaitu membantu memberi khidmat kepada kumpulan saya. Maka saya pernah ambil pisau, ambil tutup gas, ambil mancing sapi, segala-gala yang berbahaya tadi tu saya ketepikan, saya sorokkan. Dan saya ambil anak saya 4 orang tadi tu, waktu tu masih kecil-kecil lagi. Saya dudukkan mereka di depan TV, bagi mereka makan dan sebagainya. Saya kata saya akan keluar selama 2 jam dan saya kunci pintu pada luar. Saya terus pergi buat demo, meninggalkan mereka dalam tempoh 2 ke 3 jam. Saya balik, segala-galanya selamat. Dan saya dapat sale pada itu untuk downline saya. Salah satu lagi pengorbanan yang saya lalui ketika kami memberi khidmat, kumpulan kami bukan saja di Kuala Lumpur, tetapi banyak di luar Kuala Lumpur, iaitu di kawasan pendalaman, di Felda rancangan,
ya, Triang, Felda Pemanis, Felda Bukit Mendi, segala Felda lah. Semua kami lalui, semua kami masuk sejak kami masuk MW. Ya, dan dalam pada kami memberi khidmat tadi tu kepada kumpulan tadi yang jauh-jauh, satu malam kami bertolak pada Melaka tepat 12:30 malam. Ya, kami pun balik suami isteri dengan dua anak kami yang nombor 3 dan nombor 4. Ya, waktu tu kereta kami kita kecil saja dan kami letakkan anak kami di belakang. Ya, kepala mereka berjoin gini, kaki mereka ke pintu. Ya, tiba-tiba saya terlena dan saya tersedar balik, kaca bertaburan dekat atas badan saya dalam kereta dan di atas badan anak-anak saya. Saya tanya suami saya, kenapa ni? Orang langgar kereta kita. Accident. Di pedas. Ya? Di corner Podeh tadi tu kan. Yang popular accident area tadi tu. Ya? Jalan raya macam ni, ada rumah di bawah macam ni. Kereta kami dah setengah. Ya? Diberkati oleh Allah, kami selamat. Kalau sikit saja memang terbalik kereta kami. Ya, dan seorang keluarga India pada waktu itu naik menyelamatkan kami. Dia kata, Tuhan banyak sayang sama you all. Ya, sebab itulah accident area, dia kata, tiap-tiap hari Sabtu malam Minggu. Dan kena memang out. Ya, dia sendiri kehilangan 2 anak perempuan dia at the same spot. Tetapi kami kerana menolong orang, bukannya kerana enjoy orang kata, maka Allah melindungi kami sekeluarga. Ya. Dan kami balik diantar oleh yang workshop man tadi tu, sampai kami pukul 7 pagi baru sampai rumah. 3 hari lagi nak hari raya. 3 hari lagi nak hari raya. Ya, bermakna kami dalam tempoh 6 bulan agaknya kami tak ada kenderaan. Tapi kami sekejap pinjam sana, pinjam sini, naik teksi dan sebagainya. Yang penting MW kami tetap berjalan. Ya. Dan satu lagi yang saya ingin berkongsi dengan anda, ya, dari segi waktu tu selepas National Convention, ya, lepas National Convention kami di masa tu kami jadi penceramah undangan. Dan lepas pada itu suami saya diarah untuk pergi outstation. Waktu dia masih lagi bekerja dan saya tinggal dengan anak-anak. Tapi apabila saya tinggal seorang, saya tidak duduk rumah, saya terus pergi buat servis kepada kumpulan. Saya sampai ke Banting naik kereta seorang-seorang dan kena hujan. Ya, kena hujan dan pagi besok tu saya rasa badan saya bisa-bisa. Ya, badan saya bisa-bisa, rupanya saya dapat demam campak. Kena hujan, demam campak, bab kata Melayu bentan, Jadi saya serius betul-betul, dalam mulut, mata, semua kena. Dan suami saya tak ada rumah, saya tak ada pembantu rumah. Maksudnya saya tinggal, saya dengan anak-anak saya 4 orang. Ya? Dan meeting perlu dijalankan. Ya? Jadi pada malam meeting tu, walaupun pecah-pecah, ya, segala-galanya, muka dan mata merah dan segalanya, tetapi saya dapat juga mengaturkan kursi untuk kumpulan saya datang ke mesyuarat. Ya, saya dapat mengaturkan agenda untuk mesyuarat pada malam tersebut. Ya, dan saya dapat menguruskan supaya seorang pada didi saya mengendalikan mesyuarat tersebut pada malam tu. Dan saya masih di belakang menjadi supervisor. Walaupun dengan muka, mata bengkak dan sebagainya. Ya, dan prospek terus datang ke rumah. Saya terus, ya, menunjukkan juga marketing plan. Ya, barang dapat juga diambil di warehouse. Ya, segala-galanya berjalan dengan beres. Walaupun pada waktu itu saya sedang sakit. Ya. Ini saya ceritakan susah ni. Jadi mungkin ada antara anda, oh susah lah MW ni. Tak maulah buat MW ni. Sebenarnya tak susah kalau anda rasa seronok. Ya. Bagi saya MW ni seronok. Walaupun dah 5 tahun setengah kami dalam MW ni, tapi hari demi hari itu adalah hari baru bagi kami. Ya, hari baru bagi kami sebab kami berjumpa, ya, dengan orang baru setiap hari. Kami menghadapi cabaran baru setiap hari, ya. Dan kami ni dianggap sebagai orang yang tertua dalam kumpulan. Ya, apabila mereka dalam kesusahan, mereka mengadu, minta dibantu selesaikan masalah mereka dan sebagainya. Maknanya kami always available for the group. Ya, sentiasa ada
apabila mereka berkendakkan kami. Ya? Dan juga selepas berusaha selama 5 bulan part time, selama 5 bulan part time tadi tu, maka impian saya yang selama ni untuk berhenti kerja, untuk menjaga anak-anak 4 orang tadi tu, kerana pada saya kerja memang senang, tetapi apakah akan terjadi, apakah sedang berlaku kepada anak-anak saya sewaktu saya tidak ada rumah selama 8 jam setiap hari. Saya tak tahu keadaan anak-anak saya di rumah. Di office memang senang. Ada kerja, tak ada kerja, cukup bulan dapat gaji. Tetapi 8 jam setiap hari meninggalkan anak, bagi saya that is not my life. Walaupun saya berkendakkan duit, tetapi untuk mengorbankan anak saya tak sanggup selama-lamanya. Itu sebab saya tak ada ambil pension, saya tak ada opt for pension. Saya ambil EPF saja sebab siang-siang saya dah buat keputusan saya tidak akan lama bekerja. Jadi apabila saya buat MW ni 5 bulan pertama tadi tu part time, banyak yang saya korbankan, tinggal anak malam siang, tetapi pengorbanan tadi tu orang kata memang memberi ganjaran yang bagus, kerana dalam tempoh 5 bulan saya menjalankan part time, saya sampai pada tahap 15%. Dan pada waktu itulah saya buat keputusan, inilah untuk saya memenuhi impian saya selama ni, iaitu untuk berhenti kerja. Saya tidak tanya siapa-siapa pun, saya terus buat keputusan, letakkan jawatan dengan memberi notis 24 jam. 24 jam. Waktu itulah pejabat saya tu semuanya heboh tau. Sebab saya bagi notis 24 jam tanpa mendapat kelulusan daripada ketua jabatan. Saya buat surat, saya letak atas meja bos saya balik. Saya tak tunggu approval. Saya hilang macam tu saja daripada pejabat saya. Dan yang seronok tu, mereka kehilangan saya. Sebab sebelum saya tahu MW ni, setiap tahun, setiap 1 bulan 1, azam baru. Azam saya nak berhenti kerja. Nak berhenti kerja, nak buat apa? Kawan-kawan saya tanya, nak berhenti kerja nak buat apa? Sekali tu, tahun tu saya kata saya nak buka kedai jahit lah. Menjahit tak reti. Nak pergi belajar dulu kan. Sampai 31 bulan 12, tak pergi mana, di situ juga. Timbul 1 bulan 1 tahun baru. Azam baru. Apa azam anda? Nak berhenti kerja. Nak buat apa pula sekarang ni? Nak jaga anak-anak orang. Sampai mak saya kata, anak sendiri pun orang tak terjaga, nak jaga anak orang pula. Cancel. Tak jadi. Tunggu sampai akhir tahun. Nak berhenti kerja lagi? Nak buat apa lagi? Waktu tu ada tender kantin di pejabat. Saya jack bos saya dapat mengusahakan kantin selama setahun. 4 pagi dah bangun. Pergi kantin, hidupkan api dan sebagainya. Suami saya kena pergi pasar coket dulu. Kena belikan. Kena beli sayur, hantar ke kantin, baru balik rumah, mandi, pakai tie, pergi ke bekerja sebagai manager waktu tu. Tak larat. Dapat tempoh setahun, saya hanya dapat mengendalikan 3 bulan saja. Lepas tu surrender, give up. Teruk. Jadi waktu itulah yang penaja saya tunjuk saya pendidikan MW ni, 5 bulan, dapat 700, berhenti kerja. Jadi melalui MW lah, impian saya yang bertahun-tahun tadi tu menjadi kenyataan. Apabila saya buat full time, ini nak FULL, TIME, full time. Kalau FOOL, TIME, hancur. Tapi saya FULL. Pagi saya keluar, tak pergi ke pejabat, tapi saya round. Saya dah siapkan list orang yang saya jumpa orang, balik. Malam kan keluar balik dengan suami saya. Follow up balik orang yang saya jumpa siang tadi. Itulah caranya. Dan pada bulan yang berikutnya, kami terus ke tahap 18%. Saya kata ini sudah best. Lagi, double up the effort. Buat lagi, usaha lagi, tinggalkan anak lagi. Balik 2 pagi, 3 pagi. Susah MW, tak usah buat MW. Tengok tu, Tini Ramli tu, 2 pagi, 3 pagi dia balik.
Nasib baik Tini aktif. Kalau Ramli je aktif, balik 2 pagi 3 pagi tengok dia ada isteri lain tu, nampak? Nasib baik. Tu sebabnya MW mesti dua-dua. Sebab MW ni meeting dia gila-gila sikit. Habis pukul 11. Tapi meeting after meeting dia tu lagi malam, lagi sejuk, lagi best. Dah bangun, dah bercakap, okeylah balik dah malam ni okey, good night, good night. Bangun, ada pula seorang kata, yang tu macam mana? Duduklah balik, start balik cerita. Tu ke, dah malam lah ni, Assalamualaikum okey. Yang tu macam mana? Seorang lagi pula bertanya lagi. Duduk balik, cerita balik. Sampai ke kereta. Buka pintu kereta, pegang atap kereta, cerita balik. Seorang dah duduk, seorang keluar. Seorang duduk, seorang keluar. Jadi kalau tak negaraku, bak kata Kak Nun, memang tak ada perpisahan. Itu sampai 3 pagi, 4 pagi tu. Tapi sebenarnya official 11 saja. 11, 10.30 itu official lah. Yang non-official tadi tu sampai tak balik pun ada. Jadi kami buat begitu sebab seronok Jadi bulan berikut tu bulan yang ke-7 dalam MW. Dengan tak kami sedari, kira 3 pagi saya kira-kira PV saya 13,000. Iya ke ni? 21% ni. 13,000 dengan tak saya sedari. Dan first month silver producer, bulan berikutnya kami maintain, confirm Didi pada bulan yang ke-9. Buat lagi, menjual menaja berkhidmat, menjual menaja berkhidmat, menjual menaja berkhidmat. Bulan ke-11 kami sampai pada tahap pengedar terus D5. Bulan ke-11. Berkorban lagi, bersusah lagi. 13 bulan kami melahirkan 3 silver producers. Menjadikan kami pengedar terus Mutiara 13 bulan. Buat lagi konsisten, buat lagi menjual menaja berkhidmat, mesyuarat memang saya tak pernah tinggal. Pernah kami buat servis ke Johor Bahru, bertolak pada malam tengah hari sampai Johor Bahru pukul 8, habis mesyuarat pukul 12, balik pada malam tu. Suami saya bawa kereta macam ni, saya sampai masuk kereta, saya bom tidur, dia seorang bawa kereta untuk mengejar leadership dia di rumah Abang Kaus Diamond Direct pada keesokan harinya pukul 8 pagi. Buat 2 tahun setengah kami sampai ke tahap pengedar terus Zamrud. Bimbing lagi orang nak berjaya, tunjukkan lagi peluang ni pada orang yang nakkan pembaharuan dalam hidup, yang nakkan sesuatu dalam hidup. Bimbing. Dengan tak kami sedari, kami dah 5 tahun setengah dalam MW dan hari ini kami diiktiraf sebagai pengedar terus Intan. Jadi cerita yang susah dah lepas. Cerita yang sedih dah lepas. Sekarang ni saya nak cerita yang seronok saja. Apa yang saya dapat melalui MW? Yang pertamanya, berdua-duaan. Dulu-dulu memang tak pernah macam ni. Kalau yang ke depan, dia seorang saja. Saya tenggelam tak ke mana. Unknown person. Orang tak kenal siapa saya. Keluarga saya, kalau saya tak berjalan dengan suami saya, keluarga jauh lah, pun tak kenal saya. Bila dah jalan dengan suami saya, semua mengaku kenal saya. Sabar, tak apa. Sabar. Jadi, berdua-duaan dapatlah saya tarik dia lah daripada yang luar-luar tadi tu. Kalau tidak dulu tu, dia pergi kerja. Wah, smart dengan tie gini-gini kan. Saya pun pergi kerja juga kan. Balik kan, terpesuk dekat rumah, jaga anak. Dia balik-balik mandi, spray. Saya kata nak pergi mana? Nak pergi dinner. Balik 3 pagi. Saya selagi dia tak balik, saya tak boleh tidur. Intai. Tapi bila dia masuk rumah, tidur lena. Buat-buat. Tapi saya tahu pukul apa dia balik. Hati tu bengkak macam dalam tau.
Itu saya suruh moncong dulu. Seminggu saya tak bercakap. Tapi dulu kalau seminggu tak bercakap, tak apa-apa, orang tak tahu. Kan? Sebab orang tak tahu mak kita kan. Tapi sekarang ni kalau 5 minit tak bercakap pun susah. Sebab pengedar datang kacau. Jadi kalau pengedar dah datang, kita pemimpin takkan moncong kan. Dia terpaksa cakap juga balik lah. Jadi berkelahi tu tak lama naik MW lah. Tak dapat can berkelahi lama lah orang kata. Tu saya seronok. Dan juga lagi saya seronok, orang panggil saya semua Kak Tini. Yang 50 tahun pun panggil saya Kak Tini. Jadi flat rate lah orang kata. Semua Kak Tini. Jadi saya seronok macam yalah, bila orang dah panggil saya kakak, jadi saya senang nak untuk yalah memberi pandangan pada mereka dan sebagainya kan, sebab mereka anggap saya ni sebagai mak lah. Itu saya rasa seronok tu. Dan ke mana saya pergi sekarang ni, hai Kak Tini sampai tak kenal pak siapa. Kak Tini, saya popular lah. Tapi bukan kat TV lah kan, dalam dunia MW lah kan. Tak kisahlah tak. Jadi itu yang saya seronok. Satu lagi, sekarang ni saya dapat masa tadi tu sepenuhnya dengan anak-anak saya. Permulaan banyak saya tinggalkan anak-anak, tetapi mereka memahami dan alhamdulillah sekarang ni memang banyak masa saya dengan anak-anak. Sekarang ni tiap-tiap pagi minggu saya pergi swimming dengan anak saya. Betul tak? So swimming. Pagi anda tak boleh kacau saya. Antara pukul 8 dengan pukul 11 pagi anda tak boleh kacau saya. Dan swimming coach kami adalah salah seorang pengedar kami, Gopal, 12%. Mana dia? Swimming coach kami. Dan mana kami pergi, senang apa anak-anak kami nak sekarang ni, insya-Allah orang nanti dapat kami laksanakan. Dan keyakinan diri. Dulu saya memang tidak ada keyakinan diri dalam MW ni. Saya rendah diri. Saya rasa diri saya kecil. Sebab kita bekerja dah 12 tahun, sampai maksimum 1,200. Orang yang baru masuk, baru lepasan universiti, ada degree dan sebagainya, permulaan 1,000. Di situ saya rasa kecil, rendah diri. Jumpa kawan-kawan pula, seorang baru balik pada US, seorang balik sana, seorang baru balik pada sini. Saya tak ke mana pun. Rumah office. Apa yang saya nak ceritakan? Maka saya tak ada keyakinan diri. Tapi melalui MW, MW telah membina diri saya sedikit demi sedikit, dan sekarang ini saya dapat berdikari, independen, dan saya yakin terhadap diri saya. Maka sebab itulah saya dapat berhadapan dengan anda pada malam ini. Leadership, kepimpinan. Dulu waktu saya bekerja, saya diarah. Buat tu, buat ini. Kalau meeting, pergi beli roti canai. Pergi beli martabak. Siapkan kopi 20 cawan. Siapkan ini, siapkan itu. Itulah kerja saya dulu. Dan yang saya frust sekali orang kata, masa saya bekerja dulu, tidak ada apa-apa penghormatan yang kita dapat. Bila ada satu mesyuarat, saya sediakan segala kerja untuk bos saya. Dia akan datang, masuk pejabat, kepit file, pergi mesyuarat. Tetapi kalau tidak ada apa-apa yang kesilapan yang berlaku dalam persediaan saya itu, nama saya tak naik. Tetapi bila berlaku sikit saja kesilapan, nama saya naik. Bermakna nama saya naik apabila ada salah. Bila tak ada salah, tenggelam. Tak ada apa-apa. Tapi melalui MW, anda, segala usaha anda, orang kata disanjungi oleh pengedar anda, oleh penaja anda dan juga oleh MW. Jual satu SL8. Saya dapat jual satu SL8 lah ini. Tahniah. Congratulations. Satu SL8 tu. Belum masuk lagi. I think I'll try. Congratulations. Siapa di antara anda di sini first timers yang datang? Congratulations. Belum tahu nak masuk lagi tu, tidak? Anda tidak akan dapat di dunia luar. Juga kalau perniagaan lain, memang anda akan dapat duit. Tapi dalam MW, anda akan dapat duit. Ada orang masuk tak nak duit. Tapi kalau dia menjual, dia terpaksa terima keuntungan tadi kan?
Kalau dia menaja dan membimbing orang, menjayakan orang, dia akan dapat peningkatan dari segi bonus usaha. Jadi kalau anda masuk Amway tak nak duit, duit akan datang juga pada anda. Jangan gaduh. Ya, ada orang masuk Amway kerana kawan, bukan kerana duit. Ya, jadi saya terus orang kata dapat membantu orang lain dan ramai telah kami jayakan. Ya, di antaranya ramai pada malam ni ada 5 daripada kumpulan kami yang mendapat gold, DD dan silver. Ya, itu di antaranya. Ya, dan masih lagi ramai yang perlu kami bantu, ya, kerana mereka juga ingin berjaya macam mana kami berjaya. Dan satu lagi yang seronoknya, honeymoon free of charge setiap tahun. Sebelum masuk Amway, dah lupa apa dia honeymoon. Asyik sibuk cek duit aja. Dia ikut ni, saya ikut sini. Dia ikut sini, ikut sini. Ya, tahu-tahu dah 18 tahun kahwin. Tak sempat nak honeymoon pun. Tapi dalam Amway ni, sibuk-sibuk menjual menajam hikmat tu, Amway kata, every November, you pergi honeymoon. Kami biayai. Ya, dan honeymoon secara berkumpulan. Ya, iaitu leadership seminar. 5 tahun kami dalam Amway, 5 negara kami dah pergi. Ya, Bangkok, Hong Kong, Taiwan, Perth, dan tahun ni Taiwan, Bangkok lagi. Ya, bermakna setiap tahun tak perlu anda tanya berapa airfare, berapa di hotel mana nak duduk dan sebagainya, tak perlu. Ya, anda fikir itu semua. Yang anda perlu fikirkan adalah bagaimana untuk melayakkan diri anda ke leadership seminar tadi itu. Ya. Dan satu lagi impian saya, ya, saya suka travelling, ya, saya suka dengar orang pergi balik, pergi US, balik US, pergi UK, balik UK, pergi sana, balik sini. Suami saya dah puas pergilah, ya. Dia pergi Jepun, dia pergi Arab Saudi, ya, dia pergi Australia, dia pergi, tapi seorang diri lah. Tidur hotel sana, hotel sini, seorang diri lah. Ya. Jadi melalui Amway, saya bawa dia sekarang ni. Saya treat dia. Ya. Jadi saya suka pergi yang my dream place, ya, adalah USA, Amerika Syarikat. Saya tu macam mana saya nak pergi Amerika Syarikat tu? Ya, bapak saya suruh belajar kuat-kuat tu saya malas. Ya, cepat nak melenting orang kata kan. Tak nak baca buku kan, cepat nak bebas kan. Jadi macam mana nak pergi overseas sebagainya kan? Tapi saya ingin pergi. Jadi saya kerja di satu pusat pengajian tinggi, selalu hantar batch of lecturers pergi USA, Canada dan sebagainya. Dan saya kata pada dia orang ni, kalau saya pergi US besok, tumpang rumah anda summer holiday boleh tak? Angan-angan summer holiday konon. Boleh, kata dia. 3 tahun dia orang kat sana, mereka balik, tanya saya, kenapa Kak Tini tak pergi US? Tak sampai kami dah balik, kami tunggu-tunggu juga telegram. Tak ada telegram pada anda pun. Ya? Jadi saya kata, anaklah, itulah, inilah. Bagi alasan. Sebenarnya apa dia? Duit tak ada. Ya? Balik batch tadi tu. Pergi lagi one batch lagi. The same thing. Pesanan saya tadi tu. Ya? Balik. Tak ada apa-apa juga. Ya? Tak ke mana pun. Tapi alhamdulillah melalui Amway, ya, dengan berkat usaha, dengan pengorbanan, ya, melalui segala ranjau dan sebagainya. InsyaAllah kalau diizinkan Tuhan, ya, pada bulan April 88, ya, tempat idaman saya tadi itu makin lama makin dekat, ya. Kami akan bersama dengan Diamond Direct yang lain ke Los Angeles menghadiri Western Pacific Diamond Forum. Okey. Jadi itulah yang keseronokan yang kami dapat melalui Amway, ya. Dan saya rasa impian saya banyak lagi, ya. Ada satu lagi impian dan cita-cita untuk saya, untuk ibu saya, untuk ibu mertua saya dan untuk bapa saya khasnya. Tetapi selagi perkara itu tidak dapat kami laksanakan, kami tidak dapat berkongsi dengan anda. Kerana pada saya, buat dulu baru bercerita. Ya. Yang itu biarlah tinggal rahsia dahulu, ya. Tapi setelah dilaksanakan, kami akan berkongsi dengan anda sebagai satu motivasi. Ya. Jadi walaupun kami dah sampai ke tahap penghadiran Datuk Intan pada malam ini, rasa saya belum puas lagi. Bukan dari segi duit, ya, tapi dari segi keseronokan dalam Amway ini, dari segi kawan dan sebagainya, ya, dan juga untuk anak-anak. Kerana saya tahu apa yang ada di depan saya. Kalau Diamond Direct, ini dia. Ya, kalau Executive Diamonds, ini dia.
Kalau double diamond, ini dia. Kalau triple diamond, ya, satu peluang untuk anak-anak tidak lebih daripada 6 orang. Jadi kalau anda nak semua 6 orang pergi, jangan buat anak lebih daripada 6. Kena tinggal seorang besok. Ya? Triple diamond, crown, apa dia? Crown ambassador, apa yang ada untuk anda? Di samping menolong orang dulu, menjayakan orang dulu, dan tanpa meminta kepada Amway, ganjaran untuk kita tu telah dan sedang menanti anda semua. Maknanya rezeki, ya, telah ditunjukkan oleh Allah kepada anda semua. Bagi yang, yalah, semualah, ya, kita semua ada Tuhan masing-masing. We have our own belief. Rezeki itu memang dah diadakan, dah ditunjukkan oleh Allah melalui dunia Amway. Jadi saya harap pada anda, jangan dipersesiakan rezeki ataupun peluang yang ada dalam dunia Amway ini. Ya, kita semua boleh mencapainya. Kerana bagi Amway tidak ada kota. Ya, dia tidak mengatakan satu saja Diamond Direct pada tahun 88. Satu saja Crown Ambassador di Malaysia, ya, pada tahun 1990 dan sebagainya. Tidak kira siapa anda, ya, Amway membuka, ya, pintu ataupun peluang tadi tu. Sekarang ni terpulanglah kepada anda untuk berusaha dengan penuh yakin, ya, penuh sabar. Pada saya yang mendorongkan saya terus berusaha adalah rasa baru saya tadi tu. Walaupun saya diiktiraf sebagai penyanyi terus Diamond pada Intan pada malam ni, tapi saya September ni kita semua balik zero, betul tak? Kita semua zero, kita kena requalify balik. Bermakna kita perlu berusaha balik. Jadi apabila saya sampai ke tahap Emerald Direct dulu, saya kata saya nak off 1 hari dalam seminggu, saya nak off, iaitu tiap hari Khamis malam Jumaat saya nak off. Dalam pada tu saya bagi tahu pula kat downline saya tu, saya ada di rumah, jadi kalau anda ada problem ke, ada downline ke, ada prospek ke, bawa datang rumah. Jadi mereka ni tak tunggu peluang lah kan, tak adalah off sebenarnya, hanya saya tak keluar saja. Ya, begitu je bila sampai Diamond, saya kalau dah confirm saja, saya nak rest, saya nak tidur selama seminggu, 2 minggu. Tapi sejak 1 bulan sampailah ke hari ni, saya belum ada rest lagi dalam 1 hari pun. Belum ada rest lagi. Aktiviti kalender penuh untuk bulan September dan seterusnya. Ya? Dan akhir sekali yang seronok bagi saya, pada permulaan saya tak kira masa, saya tak kira duit. Saya tidak pernah kira berapa duit saya keluar dari segi memberi khidmat kepada yang jauh, kereta rosak dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak kira duit yang keluar. Tetapi pada hari ini saya kira berapa duit masuk. Ya. Dan ini bukan riak, bukan takbur, tetapi untuk memberi keyakinan pada anda, untuk berkongsi dengan anda apa yang anda boleh dapat melalui Amway. Kalau anda seorang pensyarah, berapa banyak anda bercakap pun, gaji anda saja cukup bulan. Ya, tetapi kalau anda pensyarah sabun, anda beri syarahan ke pekan-pekan yang dianjurkan oleh Amway, anda akan diberi, ya, pampasan orang kata, ya. Dan pada tahap Diamond Direct ni, sekali bercakap RM400. Siapa nak? Siapa nak ke tangan? Tu dia. Ya, jadi saya bawa balik pada Kuantan. Saya pergi ke Temerloh, Kuantan, Pulau Terengganu dan balik pada Kuantan pada 25 bulan itu saya balik. Dan tadi saya pergi ke 225, envelope bagi saya. Saya buka-buka, cek 4 hari punya gaji. Baru lepas kerja 25 bulan tu, 28 dah dapat cek. Amway is the best paymaster. Lima 15 hari bulan tak pernah miss, walaupun recession, walaupun hujan, walaupun komputer rosak di sana sini. Tetapi bagi pengedar-pengedar terus Amway, 15 hari bulan kita semua akan menerima cek, bonus cek. Ya, tak pernah lewat. Jadi itulah sebahagian daripada yang dapat saya ceritakan kepada anda. Yang susahnya, yang senangnya, yang seronoknya. Tetapi bagi saya ini bukanlah orang kata Amway is a journey. It's not a destination. Jadi bagi saya
Journey saya belum lagi sampai. Masih jauh lagi di hadapan. Maka saya perlu terus berusaha, terus mengayuh basikal saya tadi itu, supaya saya tak nak berhenti. Kalau berhenti saya akan jatuh, dan bila jatuh dah luka dan sebagainya, perit untuk mencari doktor dan sebagainya. Jadi saya eloklah terus saja, ya, dengan menambahkan lagi pengalaman, menambah lagi pengetahuan, belajar melalui kesilapan, ya, belajar, terus bertanya, terus belajar, terus menghadiri mesyuarat, teruslah apa yang kita lakukan, dan insya-Allah kami akan terus menyampai kepada pencapaian yang seterusnya yang ada dalam MW. Jadi kalau kami boleh buat, ya, kata Lee Kim Soon, hanya jah dua sekolah Melayu, fight. Saya juga boleh cakap fight. Saya tengah fight sekarang ni untuk requalify sebagai diamond pada tahun ini. Ya, dan untuk seterusnya eksekutif double diamond akan disusuli very soon. Jadi berjumpa anda semua di puncak kejayaan. Itu yang bercakap tadi bos saya. Saya hanya driver, office boy. Okey. Driver mahal, driver pakai kod katanya. Baru-baru ni kita perhatikan SEA Games yang telah berlangsung di Jakarta. Fantastik kan? Cuba kita perhatikan, dalam apa jua perlumbaan, dalam apa jua acara, dalam apa jua pertandingan, dalam apa jua jawatan, apa jua lah aktiviti atau apa jua organisasi, apa jua saja, berapa orang yang boleh berjaya? Pelari terpantas dalam dunia, Carl Lewis. Berapa orang boleh lari macam Carl Lewis? 1. Tak 10 yang boleh menang. Seorang aja yang boleh berjaya. Seorang aja terpantas. Berapa orang yang macam Nurul Huda? Seorang saja Nurul Huda. Tidak boleh 10. Tidak boleh 10 Carl Lewis. Bermakna kejayaan di dunia luar adalah terhad untuk seorang sahaja. Dan tepukan diberi di dunia luar adalah tepukan untuk seorang sahaja. Hanya tepukan untuk Carl Lewis. Hanya tepukan untuk Nurul Huda. Tetapi pada hari ini, kenaikan kami ke atas pentas ini, tepukan yang anda beri bukanlah untuk tepukan Nordini Ramli, bukan. Tepukan adalah untuk anda, sebab anda juga boleh berjaya macam mana kami berjaya hari ini. Tepukan untuk anda semua. Tahniah pada diri anda. Semua orang saya rasa ada impian. Saya pun ada impian. Orang yang tidak ada impian di dunia ini dianggap sudah mati. Jadi kalau anda yang datang malam ini yang tak ada impian, tak ada matlamat, anda dianggap mati. Kalau boleh sebelum banyak dosa, lu mati sekarang. Saya pun ada impian. Saya tengok orang rumah besar, saya nak rumah besar. Saya tengok orang ada kereta yang besar-besar, saya pun nak juga kereta besar. Saya tengok orang, anak-anak orang lain pakai basikal chopper, BMX, saya nak juga anak-anak saya pakai chopper, BMX. Saya tengok anak orang makan aiskrim Cornetto, saya tengok anak saya makan aiskrim Malaysia. Saya tengok orang naik kapal terbang sana kemari. Saya pun ada juga impian, keinginan nak macam mereka. Tetapi impian tadi hanya tinggal impian. 12 tahun saya bekerja untuk orang, menjadikan impian orang kenyataan. Tetapi impian saya hanya masih tinggal impian. Sebab tidak ada peningkatan. Untuk meningkat di dunia luar, banyak cara-cara yang tidak digalakkan ataupun cara-cara yang tidak sesuai dengan peribadi saya.
Angkat bodi, ampu, berdentam-berdentum. Sepandai manalah pun anda. Ini cerita di dunia luar. Tak semua, mungkin separuh atau mungkin lebih daripada separuh. Oleh kerana benda ini menyalahi dari segi sikap saya ataupun secara peribadi saya tak boleh buat begitu, maka tidak ada peningkatan. Walaupun dikatakan terbaik, tak ada peningkatan. Anda mungkin mengatakan, wah, Ramli Bakar fantastic, pakai tie, pakai coat, smart, suara sedap, keluar setiap malam. Betul. Tapi dengan jujur dan ikhlas saya menyatakan kepada anda bahawa coat yang saya pakai dulu, yang keluar kat kaca TV, yang coat pinjam kot pinjam, bawa dalam plastik, jalan kaki, naik bas Ampang. Masa tu bas Ampang kat Melaka Street. Siapa yang ingat? Yang atap kuning, dia merah hijau. Saya buat beg plastik, pinjam kot. Tak mampu nak beli waktu itu. Sebab peningkatan anda sendiri tahulah. RM30 setahun, RM40 setahun. Anak daripada satu setahun lah ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat. Peningkatan macam tu juga. Itu pun part time anak 4. Kalau full time naas. Untuk buat bisnes balak. Saya kata mungkin yang ini boleh mengubah cara hidup kita, mana tahu. Sabar, saya kata, mudah-mudahan. Sampai hari ini muka hidung orang tu pun tak nampak. Maka saya jatuh sejatuh-jatuhnya, lepak habis. Walaupun saya jatuh lepak, tapi misai saya belum cecah ke tanah. Berbalik-balik kepada bawah, kerja balik sebagai seorang junior executive, kerja balik sebagai seorang senior executive dengan swasta, kerja balik sampailah sampai ke tahap manager. Wah, manager apa? Itulah yang paling tinggi boleh pergi. Nak pergi atas lagi, lembaga pengarah, jauh-jauh lah. Orang dia juga lembaga pengarah, kita siapa? Itulah setakat yang boleh pergi. Tapi mungkin kerana banyak cabaran, dugaan dah saya tempuhi, penuh kesabaran, keyakinan dan sebagainya, rezeki itu dah mungkin nak mendatang melalui isteri saya. Disponsor dalam MW oleh kawan sepejabatnya, nak masuk MW. Saya balik rumah sebagai manager, balik rumah pakai tie apa semua letak. Bang, dia kata, bang, ini buat MW bang, kata, so kau ni nak sponsor saya buat MW. Amdah. MW. Apa dia? Sabun. Hati kecil saya kata, meniaga yang ratus-ratus ribu saya dah buat gagal, ini nak meniaga MW yang sabun nak hentikan. Yang dia pula, apa meniaga tak sebut, semua dia cuba. Tadi anda katakan kantin lah, yang rok tinggal habis, mana yang pal tinggal sekepal, habis semua dia cuba. Yang taki ke ujung tu, taki betah ke mana, habis. Dah nak cuba ini pula, besok tak ada lah ni, hangat ayam aja. Belajar buat kek pun tak nampak. Belajar pergi menjahit baju pun tempah kat kedai, hentikan. Dia kata malam besok ada meeting, jual sabun ada meeting. Saya yang tahu, niaga ribu-ribu, ratus ribu macam company saya buat tu, memang patut ada meeting, saya katakan. Ini jual sabun ada meeting, dia perah, saya kata.
Pasal salah orang lah kan. Ya tak, ya pergi juga pergi. Bawalah rumah Kak Nisa sekarang, Diamond Direct kami pergi. Tak pergi kan moncong. Kalau moncong, moncong semalam tak apa. Bantai 3 malam. Nak pening kepala. Pergi. Mak kata isteri, pergilah. Saya tengok rumah Kak Nisa. Saya tak masuk. Berapa orang yang orang baru hari ni yang dibawa oleh kawan? Mungkin ditipu oleh kawan, dikelentong oleh kawan. Berapa orang? Cuba angkat tangan. Berapa orang yang baru dengan jujur ikhlas? Berapa orang yang baru yang pertama kali dibawa kawan oleh hari ni? Cuba angkat tangan. Okey, tahniah. Saya mengucapkan tahniah kepada anda kerana anda mau duduk, mau mendengar daripada awal hingga akhir sampailah ke saat ini. Tahniah. Tetapi bagi saya dahulu, 5 tahun setengah yang lampau di rumah Kak Nisah dalam Amit Diamond kami, Upline Diamond, saya diberi peluang untuk menengok saja sistem pemasaran. Saya tak masuk, duduk kat luar jauh lagi, tak masuk pun di rumah Kak Nisah tu. Ego bintang film nak jadi sabun, jauh kat belakang. Masa tu Abang Kaus Upline Diamond lagi, Kaus Tajuin dan Nun. Wah, berapi-api cerita. Berapi-api, api keluar mulut dia, berapi. Saya kata, habislah tipu semua ni. Habislah aku kena kelentong. Sebab saya pernah kena tipu. Orang macam ni ramai saya jumpa, habis kena tipu. Okey, dengar jugalah kan. Tak mau 3 bulan ke 4 bulan saya memang sign. Pergi buat demo, saya duduk dalam kereta. Duduk kereta, angkat barang, angkat, lepas tu cabut. Malu. Akhir-akhir terpaksa pergi rumah pakcik saya kat Kepong, dia buat demo juga. Terpaksa lah angkat barang dari rumah pakcik, terpaksa lah masuk kan. Tidak, nanti dia kata kita kurang sopan pula. Pergi kat sini buat demo, pom. Saya bercakap khabar tidur. Balik. Belum nampak lagi bisnes ni. Satu ketika di malam penganugerahan, mungkin 5 tahun yang lampau, di Dewan MCA, saya duduk belakang, tak masuk dewan tu pun. Ramai yang saya kenal, Nuria Abdullah saya kenal, orang tu saya kenal, orang ni saya kenal, tapi sebab tak tahu je. Jauh belakang. Ego bintang film, manager pula tu, jauh kat belakang. Akhir-akhirnya seorang naik, tepukkan gemuruh, berdiri, tepukkan dia gemuruh. Akhir-akhir sekali jumpa seorang budak, nampak seorang budak kecil je, 25 tahun waktu itu umur dia. Darjah 3 sekolah Melayu, bekas pengetuk kereta, bekas penenam tembakau, cakap hancai bocai. Itu jam budakang buat. Oh ya, saya dulu bikin itu kereta atau ketuk kereta, orang cantik-cantik mari tau, butuh muka semua cantik. Saya punya muka, itu orang pun atas make up, saya pun atas make up saya hitam, itu orang cantik. Tak erti cakap Melayu, cakap orang putih hancur. Dia 3 sekolah Melayu, pengetuk kereta, dianugerahkan Diamond Direct Distributor. Ricky Ang Tungkuk, where are you? Can you stand up please? Ricky Ang Tungkuk, Diamond Direct Distributor. Daripada belakang saya ke depan, sampai depan stage kat MCA tu, saya gantung begini dagu. Mendengar Ricky Ang Tungkuk bercakap, mendapat penganugerahan, pengiktirafan. Saya 12 tahun bekerja berdentang-berdentum, bolpen buruk pun tak ada. Bukan nak mengungkit, tak ada kan. Kalau suara tu alhamdulillah, setakat ni belum ada orang boleh challenge lagi. Bolpen buruk pun tak ada. Ricky Ang diberi penghormatan. Di situlah datang saya punya kesedaran, selama ini siapa saya sebenarnya. Nama memang ada pada nama, tapi nama memang ada, tapi apa ada pada nama?
orang-orang ternama dalam bidang seni, apa terjadi pada mereka akhir-akhirnya? Ini yang memain di otak saya. Kejayaan Ricky Ang menghantui saya. Saya tak kenal siapa Ricky Ang, tapi waktu beliau turun di Wisma MC itu, saya peluk dia macam saya kenal lama, padahal malam tu baru jumpa. Balik rumah tak tidur, menangis saya terisak-isak memikirkan kebodohan saya, keegoan saya. Kejayaan Ricky Ang Tungkuk menghantui saya. Tak tidur malam, pusing kanan muka Ricky Ang, pusing kiri muka Ricky Ang, pandang atas muka Ricky Ang, tengok muka kat sini muka Ricky Ang. Hancur. Besok pagi memang tak tidur, hati tu berkobar-kobar. Macam anda mungkinlah malam ni berkobar-kobar, tapi Kang saya bagi, jangan berkobar-kobar sangat. Saya berkobar-kobar. Pagi besok bawa lah 2-3 barang yang saya dah pakai selama ni 3 bulan, tini beli. Pakailah. Pakai. Dah yakin pada barang, yakin saya dah makan benda tu. Dulu saya pernah mengidap sejenis penyakit, tak boleh duduk lama-lama, cepat pitam dan sebagainya. Sebut je mana orang pandai urut, sebut je, habislah saya pergi. Tak ke mana perginya pun, duit habis, masa terbagis habis. Tapi dengan makan waktu itu family pack, saya rasa 2 minggu saja saya makan, sampai sekarang ni saya tak pernah pitam. It was family pack, now it's daily. Oleh kerana keyakinan tadi, dan datang kesedaran tadi, dan keyakinan pada barang, kesedaran pada diri saya sendiri, ini yang penting. Kesedaran mula daripada sini. Anda sendiri yang menentukan turning point anda. Orang macam mana, siapa Didi anda tunjuk ke, Diamond ke, kami bercerita. Kalau anda tak ada kesedaran di dalam ni, tak ada siapa yang boleh membuat anda berjaya. Tetapi bagi saya sebenarnya daripada sini datang kesedaran tadi. Maka saya bawa barang tadi pagi besok, cerita dengan kawan yang penuh dan yakin. Bukan berhakikat untuk mencerita nak jual barang nak untung, tak, tapi dengan hakikat menceritakan barang ni, bagaimana barang ini boleh menolong mereka dari segi kesihatan, bagaimana barang ini boleh menjimatkan duit, bagaimana barang ini boleh menolong mereka untuk menjimatkan masa, untuk menjimatkan tenaga. Tak sampai setengah jam 6 barang laku. Saya telefon Abang Hamid, masa itu Abang Hamid kerja dekat Miramar. Wah, Nazir sekolah-sekolah. Abang Hamid, saya ada jual ni barang ni, 6 barang. Dia kata, congratulations Ramli, fantastic, tahniah. Saya kata selama ni aku tak pernah pun orang kata tahniah, tak pernah pun orang kata fantastic, tak pernah orang kata congratulations. 6 barang Neutralite berdentam-dentung, 2 barang lain orang kata tahniah, congratulations. Disitulah baru saya terasa berapa orang menilai kebolehan saya, orang menilai saya punya capability dalam sesuatu bidang. Sejak itulah kami buat. Bermula menjual, memberi tahniah, buat, menghadiri mesyuarat dan sebagainya. Dan waktu itu dalam mesyuarat, upline saya menerangkan, Abang Kaus menerangkan, mesti ada tools, alat. Dr. Aziz dan Salihah datang rumah saya pun mengatakan, Diamond Direct Aziz dan Salihah datang rumah saya mengatakan, alat, you got to have tools. Untuk gali lubang yang kecil mungkin dengan tangan anda boleh, katanya. Untuk mengali lubang yang besar lagi mungkin cangkul yang boleh. Untuk lagi besar anda perlukan benda yang besar, bulldozer. Lagi besar anda perlu alat yang besar. Di antaranya kita kaset, slides dan sebagainya. Maka saya mulalah membeli kaset. Saya hentikan kaset Sharifah Aini, hentikan kaset Azian Irdawati, hentikan kaset, habis. Sudirman habis ke tepi. Kaset Rich NJ, dengar Rich NJ. Di antara lain Rich dan J mengatakan Amway is people helping people. Amway is kata people uplift people. Amway lah manusia menolong manusia.
menjadikan impian manusia kenyataan. Dan melalui itu saya cuba hayati apa yang dikatakan oleh Rich, apa yang dikatakan oleh Jay. Saya hayati benda itu. Datang saya punya kesedaran, saya kata walaupun saya susah, tetapi ramai lagi yang susah daripada saya. Berdasarkan kepada konsep dan falsafah hidup inilah, di mana kita manusia patut membantu manusia yang lain, tak kira apa juga agama bangsa anda. Kita sebagai insan biasa. Di atas konsep inilah maka saya sedar bahawa saya ingin membuat sesuatu. Sebab ramai lagi yang susah. Dan banyak saya tengok tanda-tanda di ibu negara mengatakan, apakah tugas anda terhadap bangsa, agama dan negara? Saya bertanya pada diri saya, apakah tugas saya terhadap bangsa, agama dan negara? Nothing. Tetapi melalui Amway, saya nampak yang boleh kami membuat sesuatu. Saya nampak yang saya boleh buat sesuatu. Bagaimana untuk mengangkat orang yang susah ataupun orang yang berkendakan ke taraf yang lebih tinggi. Melalui konsep dan falsafah hidup inilah saya membina, menolong orang yang susah, yang hanya jalan kaki, anak 2 orang kecil, menyewa rumah RM150, tapi ada impian dan pendapatan yang kecil tidak boleh menjadikan impian mereka kenyataan. Saya bantu di atas keinginan mereka, bantu dengan jujur dan ikhlas, tak mengirakan apa yang kami akan dapat. Sebab ganjaran diberi oleh Amway dan memang ada. Hakikat kami untuk menaja dan membantu mereka bukan supaya kami naik didi, tak. Kalau anda mengatakan anda mensponsor orang tu 15%, anda akan naik 18%, anda sponsor orang tu 21%, anda akan menaik didi, anda sponsor orang ni akan naik ruby dan pearl, insyaAllah gagal. Benda tu memang ada. Memang tak boleh, memang ada Amway memberi pada anda. Tapi hakikat yang pertamanya ialah untuk mengangkat orang dengan jujur dan ikhlas, tak kira masa, tenaga, duit, ringgit, pengorbanan yang Kak Tini ceritakan tadi, hanya untuk menyaksikan seorang insan, seorang umat mengubah cara hidup. Rusminah Omar, Gold Didi kami, yang dulu hanya jalan kaki naik bas, bawa anak pukul 2 pagi, bungkus dengan surat khabar. It's no joke. Tumpang rumah orang, berkendakkan sesuatu dalam hidup. Saya hantar 2 pagi, 3 pagi, hantar 2 pagi, 3 pagi. Dia naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Saya tak kisah. Bimbing dia, bimbing dia. Dialah orang yang paling lama dalam kumpulan kami. Sekarang sudah mempunyai rumah 80,000 apartmen. Dah ada kereta sendiri. Zabir Osman, Gold Didi kami dulu hanya motor buruh aja. Bekerja sebagai seorang kerani biasa. Pendapatan tak seberapa lu, tak seberapa. Pernah ceritakan saya, bang, inilah gaji saya bang, RM50 nak hantar kat kampung mak sakit, RM50 adik-adik nak sekolah, RM50 untuk tumpang rumah kakak, RM50 untuk dek motor, RM50 dek makan dengan kakak. Inilah bang, tinggal RM50 saya. Duduk di Kuala Lumpur, KL, RM50. Apa yang boleh buat? Dia menunjuk duit tu kat saya RM50 bang, berlenang dengan mata saya. RM50. Motor dia tu, plate number tu koyak, pecah, tak mampu nak ganti, ikat dengan getah. Saya kata okey be, betul-betul nak berjaya. Betul bang. Kali pertama dia gagal, kali kedua dia gagal, dia berhenti setahun 5 bulan tak buat apa-apa. Tapi kesedaran diri sendiri tu, setahun 5 bulan tak mengubah apa cara hidup dia. Kawan tak ada, apa pun tak ada, duit sampingan pun tak ada. Datang ke rumah saya balik, saya peluk dia balik, welcome back. Saya bawa dia kat center.
Selalunya orang mendengar orang yang berjaya bercakap. Di malam tersebut, saya panggil orang yang gagal bercakap depan center saya. Dia orang memberi tepukan yang gemuruh. Sebab dia datang balik untuk mencuba kali yang ketiga. Okay. Masuk buat 6%, 9%, 12%. Duduk rumah kakak dia, satu rumah tu negatif. Kau tak usah buat lah Jang. Kau dah buat dulu dah, tak ke mana pun ya. Pasal dah gagal kali pertama, kali kedua, duduk pula rumah yang negatif. Tuba. Tak ke mana pun dah Jang. Okey baik, kita sebelum keadaan makin teruk, pindah rumah saya. Pindah ke rumah saya buat macam anak saya sendiri. Sebagai satu bilik, buat macam anak saya sendiri, macam keluarga saya sendiri. Selagi Zabir tak balik pukul 6.30 petang, belum makan malam, saya tak akan makan dulu. Saya menganggap pengedar-pengedar saya menganggap downline saya macam family saya sendiri, macam keluarga saya sendiri. Saya akan tunggu Zabir balik malam, baru saya makan bersama-sama. Daripada 12% top, the next month 21% silver producer, dan sekarang 3 diri di bawah beliau. Okey. Dan ramai lagi orang yang telah kami jayakan. Tapi dengan hakikat yang jujur dan ikhlas untuk mengubah cara hidup mereka daripada jementah intan muslihat dan syukur. Syukur alhamdulillah dia berjaya. Apa muslihat? Tanya muslihat. Tidak ada muslihat pada intan muslihat. Tapi kegigihan dan kesabaran dia membuat perniagaan ini. Kami duduk Johor 3 hari 4 hari di rumah dia, daripada kampung yang kecil, jementah tempat jin bertendang. Tapi dengan jujur dan ikhlas kami bimbing. Sekarang dah jadi Gold Didi, dah ada Didi di bawahnya. Begitu juga Mazdah Razak yang hanya dulu telah jatuh dalam perniagaan konvensional, kami cari bimbing dia balik berjaya. Begitu juga adik ipar saya sendiri, Cikgu Syaril, memang dah establish dan mempunyai pendapatan yang agak okey, steady, tapi sekurang-kurangnya memberi pendapatan sampingan. Dan dia pula menunjukkan peluang ini kepada adik ipar beliau. Jadi kita share bisnes ini dengan orang, dengan hakikat untuk menolong orang-orang ini, dengan jujur dan ikhlas. Dia dalam ini bukan setakat nak menaji supaya nak naik, tak. Ini banyak orang salah faham. It's a concept, it's a way of life, itu cara hidup. Cara hidup di mana kita membantu antara satu sama lain. Jangan kira. Ganjaran memang tetap ada. Tetapi anda mesti kena cek sebab kenapa anda buat perniagaan ini. Tiap-tiap orang banyak tu keunikan Amway, banyak keunikan Amway. Anda cari satu sebab yang boleh anda menjadi turning point bagi anda. Saya buat perniagaan ini kerana anak-anak saya. Selain daripada membantu orang lain, kerana anak-anak saya. Ada 4 orang anak saya. Yang sulung tadi dah ceritakan oleh isteri saya, lawa macam mak bapak dia. Tak ada diamond jauh-jauh. Yang nombor 2 Intan Nurliana, yang nombor 3 Intan Nurlisha, yang keempat Intan Nur Elina. Intan anak kepada Intan, pengedar terus Intan. Fantastic. Dan saya buat ni kerana anak-anak. Kau nak fikirkan saya, isteri saya, boleh cukup hidup, tapi setakat hidup. Tapi kesempurnaan hidup belum tahu. Hidup memang boleh hidup, yang kita cari kesempurnaan hidup. Dan saya pernah bayangkan, cuba anda bayangkan sejenak, saya pernah bayangkan yang saya meningkat tua, sakit, lumpuh, dan membawa maut, mati.
Saya pernah bayangkan yang mayat saya terbujur di depan rumah, di tengah-tengah rumah saya. Dan saya bayangkan 4 orang anak-anak saya mengelilingi saya. Meratapi pemergian saya. Kemanakah mereka akan meneruskan penghidupan mereka? Dan saya pernah bayangkan isteri saya yang telah banyak berkorban untuk kami. Tanpa saya, mana mereka? Mana isteri saya nak mengadu hal? Dan saya pernah bayangkan pula, saya meninggal, isteri saya meninggal. Mana nak hantar 4 orang anak? Nak bagi pada saudara mara pun susah. Tetapi dalam Amway, andainya terjadi sesuatu pada diri anda, bila anda telah melaburkan tenaga anda, masa tadi untuk membantu orang lain, menjayakan orang lain, dan anda berjaya, pendapatan ataupun ganjaran yang diberi oleh Amway tadi turun menurun kepada isteri anda kalau terjadi sesuatu pada diri anda. Isteri pula meninggal dunia, pendapatan turun menurun kepada anak-anak, walaupun anak tu masih kecil dalam buai. Sampai anak tu umur 18 tahun, anak tu boleh mengambil alih perniagaan ini. Itu sebab kenapa saya buat, sebab kenapa orang profesional buat. Sebab setinggi mana jawatan anda, setinggi mana jawatan anda, sebesar mana pangkat anda, tidak akan boleh turun kepada isteri anda ataupun anak-anak anda. Anda je terjadi sesuatu pada diri anda. Cari sebab, cari satu sebab kenapa anda mesti membuat perniagaan ini. Pandang isteri anda, pandang anak-anak anda, pandang jauh, pandang 5 tahun daripada sekarang, apa akan terjadi? Pandang 10 tahun, apa akan terjadi? Jadi kesedaran sendiri perlu untuk anda meneruskan perniagaan ini. Bukan senang untuk senang. Anda akan menghadapi cabaran. Cabaran remeh-temeh, cabaran mungkin kawan-kawan anda, ini yang datang malam ni, yang first time ni, wah fantastic, berkobar-kobar malam ni, besok beria-ia nak buat Amway, apa jadi-jadi. Jumpa orang yang kawan-kawan anda yang mungkin kata, alah, kau nak buat Amway, kaya lah kau cepat, berbuih lah mula nak kau makan sabun. Kawan memang suka condemn. Cuba anda main badminton lah, main badminton petang-petang, lalu member, habis lah Miss Boon. Itu dah orang macam apalah, apa salah kalau diberi dorongan, dorongan galakan, biar 10 Miss Boon dapat balik Thomas Cup. Jadi sekarang ni jangan salahkan Miss Boon Haji Sidik, jangan salahkan Haji Sidik, jangan salahkan Badminton Association of Malaysia kenapa Thomas Cup tak dapat balik. Sebab sikap kita menyebabkan Thomas Cup tak dapat balik. Begitu juga buat boot petang-petang, habislah Muqtada Hari, biar 10 Muqtada Hari. Ini yang menyebabkan kenapa orang-orang ni nak mencuri impian anda. Jangan bagi orang lain curi impian anda. Yang keduanya, orang yang dah gagal akan menarik anda supaya anda gagal. Aku tak boleh buat lah, dah 2 tahun aku buat dah, tak boleh pun. Kau nak buat atau saya buat le. Kita dengar pula yang gagal, ikut pula yang gagal. Lepas tu yang dah gagal, dia condemn lagi. Dia dah gagal, dia condemn. Kau tak buat Amway tu, ke mana perginya pun, aku tak boleh pun lah. Teruk Amway tu, berdentam-berdentu, malang kali buat Amway, dah tersalah, kata macam-macam dah cerita. Jangan dengar. Hari satu golongan orang yang tak tahu ni, yang tak tahu seolah-olah dia macam tahu. Oh, Amway ni kan macam ni tahu, Amway ni kan macam ni tahu, oh Amway ni macam ni tahu. Dia cakap kat luar pagar. Nak tahu, masuk dalam pagar, join us and see what is all Amway about. Tahu. Sebab kata kau tajwid, tengok je mangga tu.
Tak tahu masam manis. Alah masam. Ambil lah. Kokak gigit rap pun tahu masam ke manis. So pegang macam tu. Jadi orang yang macam ni jangan dengar. Macam-macam cemohan, kutukan, istidahat. Saya pun hidup banyak cemohan, banyak kutukan. Satu aja yang diberi pesan oleh bapa saya dan mak saya yang ada pada malam ni. Sabar. Sabar. Orang yang buat baik ada balasannya berlipat kali ganda. Orang yang cakap buat jahat pun ada ganjarannya, pun berlipat ganda. Itu je yang saya pegang. Sabar, telan, sabar, telan. Pernah dia mengatakan, oh Ramli, besok belum kau sampai Diamond aku ludah gambar kau. Saya telan. Tapi gambar saya tak ada hari ni, ludah. Anda mesti fikir, hidup ni macam bumerang tau. Baik yang anda beri, baik datang balik. Buruk anda beri, buruk datang balik. Ini cara hidup, it's a way of life. Kata Amway, it's a way of life. It's not a business entirely. Jadi banyak orang tak faham sama ada hidup dan way of life dan business tu. Dia buat business macam business luar. No. So kata Amway, it's the world of difference. Dunia yang berlainan. It's just a world by itself, a world of difference. Dia orang tak faham ini. Jadi faham, hayati Amway ni, fahamkan konsep dan falsafahnya. Jangan setakat masuk Amway, tengok orang masuk Amway, awak masuk Amway, tengok orang masuk ADWay, anda masuk ADWay, tengok anda masuk orang Amaway, anda masuk Amaway, orang Underway, anda Underway. Ikut passion. Ikut passion. Orang pakai skirt, anda pakai skirt. Orang pakai mini skirt, orang pakai mini skirt. Sekarang ni passion baru. Orang pakai kurung pendek, pakai boot, pakai stokin. Buat. Ikut-ikut je buat apa? Alright, akhir sekali. Oh, nak cerita ni sampai pagi tak habis. Mungkin besok Executive Diamond, anda boleh cerita banyak. Akhir sekali yang saya ingin berkongsi dengan anda, kekalkanlah perpaduan. Tanpa perpaduan, satu-satu sebuah negara, kalau tidak ada Perdana Menteri bekerjasama dengan menteri-menteri kabinetnya dan pegawai-pegawai tingginya dan pegawai-pegawai bawahannya, begitu akan kucak-kacir. Satu organisasi kalau pengarah urusannya tidak bekerjasama dengan pengarah-pengarah di bawahnya dan manajer-manajer bawah sampai ke bawah-bawahnya, tak ke mana pergi. Begitu juga dalam Amway. Kita berkeluarga, anggap semua keluarga kita. Jangan masing-masing tunjuk pandai. 5 jari ni dicipta oleh Tuhan. 5 ni beri contoh yang nyata pada anda. Kalau jari ni mengatakan akulah yang paling best, big shot. Big shot, man. Bongkak, riak, takbur. Yang ini pula mengatakan, oh you do this, you do that, you do this, you do that. Mengarah-arah je. Kalau anda mula mengarah, insya-Allah gagal. Kalau jari ini mengatakan pula, oh I'm the tallest, akulah yang paling tinggi. Tak ada siapa yang boleh menandingi aku. Tapi dia lupa ada yang lebih tinggi lagi pada dia yang dia tinggi. Kalau jari ini mengatakan akulah yang paling kaya, sebab orang tak cincin kat sini. Yang ini kata, oh kecil dah benda, kecil-kecil cilapi. Jari kiang nampak kecil diamond. Kecil-kecil sekurang-kurangnya berboleh ni, nampak best. Tetapi kalau 5 jari ini tidak bersatu padu, tidak apa tindakan yang akan boleh diambil. Boleh tak angkat dengan ni? Boleh tak angkat dengan ni? Tak boleh. Tapi 5 jari ini bersatu padu tenaga, insya-Allah angkat. Dan 5 jari ini akan diikat seperti satu rumpun. Satu organisasi diikat sebagai satu rumpun, dan ikatan itulah ikatan silaturahim, ikatan kasih mesra.
sayang dengan kumpulan anda, sayang dengan downline anda. Mereka ni pun punya perasaan, mereka ni pun manusia, sayang mereka ni. Bagaimana anda menyayangi anak-anak anda. It's a family business. Bukannya family suami, isteri, anak. That is one thing. But Amway people is just a family by themselves. We are all in the same family. Ikatan kasih mesra, ikatan kasih sayang. Rich Divorce menghantar telex kepada kami. Perkataan yang menyayat hati saya. We love you. Itulah yang menyayat saya. Kasih sayang. Dan dalam satu rumpun, macam anak-anak, ada perangai yang tak elok, ada perangai anak-anak manusia. Kita bukannya malaikat, kita manusia. Ada membuat kesilapan. I made mistakes too. But kata Rich Divorce, so what? Everybody made mistakes. I made mistakes too, but I learn from my mistakes. Okey, kita sebagai satu rumpun, faham memahami. Bak kata Allahyarham P. Ramlee, gigi dan lidah lagi tergigit. Ini kan pula manusia sama sendiri. Buang yang keruh, buang yang keruh, ambil yang jernih, barulah kekal pribadi. Pribadi yang kekal dan cekal lah yang membuat anda berjaya. Ya di dalam ini pribadi anda sendiri. Dan akhir sekali, one more point. Bersyukur, selalu bersyukur dan berterima kasih. Ini jual 300, 400 demo, fantastic. Jelas tu barang untung, marah. Satu barang pernah balik, bersyukur. Banyak pun anda dapat, bersyukur. Sikit pun bersyukur. Baik dapat, bersyukur. Buruk dapat pun bersyukur. Bukan anda yang dah pemberiannya. Kenapa kita tak bersyukur? Bersyukur dan berterima kasih. Saya mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada upline saya, Bamit dan Kak Nisa. Upline saya lagi Bang Kaus dan Kak Nun. Kepada pengedar-pengedar saya yang selama ini faham tentang hakikat kami. Terima kasih juga yang tidak terhingga kepada pihak Amway. Saya dah pernah bekerja dengan banyak buah syarikat antarabangsa, Arab Saudi, Australia, Jepun dan sebagainya, company yang menang terbesar dalam dunia. Tapi saya tak pernah jumpa company macam Amway. Salah seorang pengedar saya pernah untuk ambil barang kat warehouse pukul 5 tutup. Saya bagi tahu Evelyn, pengedar saya akan sampai pada pukul 5 petang. Barang 5,000 nak keluar. Ditakdirkan pengedar ini berlanggar aksiden. Lambat sampai ke warehouse. Warehouse dah nak tutup. Memang tutup pun. Hanya Evelyn saja dan 2-3 orang yang tinggal. Dan beberapa orang di belakang semua dah balik. Warehouse dah tutup, kunci. Pengedar saya sampai pukul 7 malam. Evelyn membuat tindakan, keputusan yang begitu wajar. Telefon Mr. Chong daripada belakang yang menjaga barang tu. Datang daripada rumah mengeluarkan barang bernilai RM5,000. Mana ada company yang boleh dah tutup datang balik buka ambil barang? Setinggi terima kasih dan tahniah kerana tunjuk ajar dan bimbingan dan garis panduan yang diberi oleh pemimpin-pemimpin yang lain dan juga Amway, daripada Elshung sampai Tuan Syed Hamid, sampailah Fung, sampailah Mark Wong dan sebagainya, Wong, sampailah ke saya tak boleh sebut siapa, dah terlalu banyak. Yang di belah bawah, di belakang-belakang tu John Cannon, siapa nama di kanan saya panggil John Cannon, Romeo, Razak, ramailah. Mahal, ramai lagi, Belinda, Jafar, Sanip, ya, orang-orang, fantastic people.
Nasi and Evelyn and everybody in Amway. From the bottom of my heart, Mr. Chung, where are you? Somewhere around. Thank you very much. Without your cooperation, you and your staff, dedicated staff, we wouldn't be here today. I think we all give a big clap to Amway Malaysia Senang Berhad. And finally to Rish and Jay. Without their idea, we won't be here either today. So thanks to Rish and Jay, thanks to Amway Malaysia Senang Berhad, dan jumpa anda di puncak kejayaan. Tahniah dan good night.